warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam. Salam reformasi, salam madani, salam perjuangan. Saya ucapkan kepada kawan-kawan sahabat handai yang menonton saya pada malam ini, terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Alhamdulillah. Jap, saya cek audio. Saya rasa audio salah ni. Betul. Audio saya silap dah. Baik, sekarang baru okey sikit. So, suara okey ke? Test dulu suara kawan-kawan. Takut nanti suara lain masuk lain, keluar lain. Hashtag Ayuh Gempur LTI dari USJ Subang Jaya, Deb Sing Lim, terima kasih. Rosli Oza dari JB, Muhammad Saad Muhammad Nur, terima kasih. Hashtag Ayuh Gempur, terima kasih juga. Clear, terima kasih. Suara okey, terima kasih. Terima kasih juga yang berada bersama dengan saya di YouTube, Facebook, di TikTok dan sekarang bersama dengan saya di Twitter juga. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya, insyaAllah. So malam ni insyaAllah banyak benda yang kita nak bicarakan. Ada suara statik ke? Okey, suara pecah. Okay, test 1 2, test 1 2. Okay, clear sound. Cantik, terima kasih statik. Pecah suara okey, suara pecah, suara okey. Sekarang suara okey, mungkin gempuh. InsyaAllah hashtag Ayuh Gempur, suara okey, terima kasih. Okey, suara dah okey. Alright, saya dengar kat sini lah. Di TikTok dan bersama dengan saya di Twitter juga. Suara pecah, suara okey. Suara kat online macam ni lah. Alright. Okay. Test 1 2, test 1 2, test 1 2, test 1 2. Alright. Dengan saya di Twitter juga. Okay. Alright. Suara tak okey, Alright. Okay. Suara kat online macam ni lah. Test. Okay. Alright. So, sepatutnya sekarang okey lah suara kan. Test 1 2, test 1. Suara dah okey dah sepatutnya. Okay, saya test suara ni. Okay. Twitter juga. Okay. Alright. Suara. Okay. Test. Okay. Suara dah okey dah sepatutnya. Okay. Baru ngam. Baik. Thank you for the feedback. So saya kadang-kadang bila saya tukar-tukar sistem dia jadi macam tu lah. Baiklah, terima kasih tuan-tuan. Terima kasih yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih yang bersama dengan saya. Terima kasih yang terus tiap-tiap malam menunggu. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang komen positif, komen negatif. Terima kasih juga saya ucapkan. Terima kasih yang maki hamun. Alhamdulillah dapat juga pahala saya malam ni kan. Di samping dapat gift. Dapat gift. Terima kasih yang bagi gift. Terima kasih yang dengar. Dan platform kita, saya buat 4-5 platform sekali. Saya ada YouTube, Facebook, saya ada TikTok, saya ada juga di Twitter. So saya ada 4 channel yang berterusan. Dan kalau sekiranya ada live saya yang tuan-tuan tertinggal, boleh pergi ke channel-channel tersebut. Tetapi saya lupa mention, ada 2 lagi channel. Saya juga ada di podcast Spotify. Saya juga ada di podcast Google. Jadi kalau tuan-tuan ada podcast Google atau podcast Spotify, tuan-tuan boleh pergi ke podcast Google atau Spotify dan boleh cari nama saya. Dan insyaAllah ada lepas habis live biasanya saya terus upload dekat sana lah. Kenapa kelebihan Spotify ataupun kelebihan Google ni, kalau kita dengar sambil kita tutup phone, dia tak terpadam lah. Macam kalau YouTube, kita dengar, kita tutup phone, tengok main, dia macam terpadam kan. Dia macam terpadam. Tapi kalau Spotify dia tak terpadam. Saya tak tahu, saya tak pernah try yang YouTube Premium lagi lah. Tapi yang selain daripada tu ada. So tuan-tuan boleh lihat sendiri nanti insyaAllah dekat channel-channel tersebut. Dan semuanya percuma. Ada yang tanya kepada saya, Is, kalau saya nak ambil you punya konten, nak jadikan saya punya konten, boleh? Is, boleh. Cuma gunakan secara berhemah. Tidak menimbulkan dia jadi benda yang setengah-setengah sampai menimbulkan jadi masalah undang-undang dan sebagainya. Kalau ada yang tu saya tak benarkan lah. Tapi selain daripada itu, tuan-tuan boleh guna no copyright
tidak ada copyright, can benefit from it, gunalah sebaiknya, gunalah, sebarkan, insya-Allah kita akan sebarkan sebaiknya. Baik, beberapa perkara kita akan bincangkan malam ini. Yang pertama mengenai isu Sanusi kata akaun TikTok dia dipadam oleh kerajaan. Sanusi faham ke bagaimana akaun TikTok ni berfungsi? Ataupun dia sengaja main persepsi kan, supaya nak timbul apa orang kata rasa simpati daripada rakyat kan. PH boleh menang di Kedah sekiranya ada syarat-syarat Sanusi bakal check in ke mana tuan-tuan? Kini Samsuri pula di Terengganu bakal menyusul setelah kita overkill Sanusi. Kita overkill Sanusi ni tuan-tuan. Serius Sanusi kena overkill. Anwar cabar PN Saman mengenai dana judi. So malam ni kita akan dengar mengenai dana judi daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagaimana saya bawa dulu dan juga perdebatan saya dengan Rotinan berkenaan dengan dana judi. Rupanya saya baru dapat tahu rupanya memang ada satu ustaz PAS berhujah tau tentang apa orang kata thank you lokal-lokal, welcome. Tentang apa nama isu menjawab bagaimana nak menjawab isu judi tu kan. Menjawab isu judi tu. Patutlah hujah Rotinan tu lebih kurang je sama je. Rupanya ada. So bagaimana kita nak menjawab isu tersebut? Baik, kita pergi yang pertama dahulu. Malam ni I don't think intend nak pergi lama because because malam ni ada kerja lain lah yang saya nak kena siapkan. Baik. Persoalan tonggak Sabah FC Badrul Bahtiar yang dia katakan bakal bertanding di bakal bertanding Jerai di Jerai masih lagi menjadi tanda tanya dan dikatakan dia bertanding ataupun bertanding di menggunakan tiket Perikatan Nasional. So sekarang ni masih lagi menjadi tanda tanya sama ada beliau akan bertanding atau tidak. Okey, kita baca. Tonggak Sabah FC Badrul Bahtiar masih berteka-teki mengenai hala tuju selepas perlawanan terakhirnya bersama pasukan Sang Badak malam ini. Walau bagaimanapun beliau menafikan akan berhenti daripada bermain bola sepak. Sebaliknya berkata perlawanan bersama Sabah FC bukan penamat karirnya dalam sukan berkenaan. Katanya beliau akan tetap bermain bola sepak namun perlu melaksanakan satu misi yang belum dapat didedahkan pada masa ini. Pada malam ini bukan perlawanan terakhir saya dalam karier. Saya tetap akan bermain selepas ini tetapi ada satu misi yang ingin dilunaskan. Jadi saya mengharapkan penyokong Sabah FC mendoakan kejayaan selepas ini katanya setelah Sabah menewaskan Seri Pahang 4-0 di Stadium Likas. Penyerang umur 35 tahun itu berkata beliau atau pihak pengurusannya akan memaklumkan dalam masa terdekat hala tuju setelah perlawanan malam ini. Mungkin dalam masa terdekat ataupun pihak pengurusan akan mengumumkan ke mana arah tuju setelah perlawanan malam ini. Sementara itu, beliau menyifatkan perlawanan terakhir bersama Sabah FC sebagai satu peristiwa yang indah dan tidak akan dapat dilupakan. Mengulas selanjut selama 2 tahun di Sabah, Badrul berkata beliau menimpa pengalaman yang sukar. Okay. Dikatakan Badrul Bahtiar ni akan menjadi calon Perikatan Nasional. Tapi spekulasi timbul dari kabar angin mengatakan beliau bertanding dalam pilihan yang di Kedah bulan depan selepas dipilih sebagai calon Perikatan Nasional. Spekulasi itu timbul setelah Sabah FC mengeluarkan kenyataan mengenai pengunduran Badrul daripada pasukannya semalam. Now, sama ada berlaku atau tidak itu kita tunggu kepada keputusan yang akan disampaikan oleh Badrul sendiri Badrul Bahtiar sama ada beliau akan bertanding dengan tiket Perikatan Nasional atau tidak lah. Cuma bagi saya Badrul, saya kata you have a better future daripada Perikatan Nasional lah. Itu je lah pesan saya. Kan, tak apalah kalau you nak bertanding itu hak masing-masing Itu hak masing-masing. Tapi kalau you bertanding dengan under Perikatan Nasional, tak lama lah, senang cerita. Kan, tak lama, senang cerita. Okey. Ada satu pihak pula baru-baru ni menggesa supaya Kerajaan Perpaduan dan juga Perikatan Nasional mengadakan perjanjian damai. Perjanjian damai. Baik, kita baca Ni kita baca ni dulu sebelum kita pergi kepada main crux of the matter. Kerajaan Perpaduan dan Blok Pembangkang Perikatan Nasional digesa menandatangani perjanjian damai bagi memastikan kestabilan politik negara dan mengembalikan keyakinan pasaran sejurus selepas PRN tanpa mengira apa juga keputusannya. Langkah itu seperti MOU Transformasi dan Kestabilan Politik yang ditandatangani oleh Datuk Ismail Sabri dan Pakatan Harapan pada September 2021. Mengemukakan kesaan berkenaan, Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih menegaskan MOU antara kerajaan dan pembangkang bukan saja membolehkan kestabilan politik selama 13 bulan, malah berjaya meluluskan Akta Intel 4 Parti dan beberapa reformasi parlimen. Kerajaan Perpaduan didengurusi oleh Anwar Ibrahim, GPS, BN dan sebagainya.
Ia turut disokong oleh ahli muda, warisan dan PBM serta KDM dan bebas. PN diterajui oleh Parti Gerakan. Okey. Perjanjian supaya itu mampu mengenepikan perbincangan mengenai sebarang perubahan kerajaan pada pertengahan penggal yang hanya menjejaskan kestabilan politik dan keyakinan pasaran. Justru katanya kerajaan pimpinan Anwar dan pembangkang boleh menyatakan komitmen mereka bagi merunding perjanjian damai pasca PRN. Menurut Bersih, perjanjian damai itu juga akan dapat meyakinkan pengundi di 6 negara yang bakal melangsungkan PRN, negeri-negeri yang bertanding lah. Kelesuan dan apati terhadap politik mencengkam ramai pengundi menyebabkan jumlah keluar mengundi rendah. Kesepakatan itu bukan saja untuk rakyat di 6 negeri itu tetapi juga kepada semua dan juga pelabur domestik asing. Ia menunjukkan bahawa Malaysia akan menumpukan usaha pemulihan ekonomi sekaligus menafikan desas-desus akan ada perubahan dalam kerajaan pertengahan penggal menyebabkan keraguan terhadap kestabilan politik. Bagi membina asas dan kepercayaan, Bersih menyarankan kerajaan perpaduan dan blok membangkang mempertimbangkan hikmat kepimpinan parlimen iaitu yang di-Pertua Tan Sri Wan Junaidi dan juga yang di-Pertua Raya Negara Tan Sri Johari Abdul. Tan Sri Wan Junaidi menjadikan pelaksanaan reformasi penting seperti undang-undang anti lompat di bawah MOU. Usaha itu memerlukan pemangkasan ahli parlimen pembangkang. Tegas Bersih, keputusan pilihan raya perlu dimoti dan pembentukan kerajaan perlu selari dengan padang permainan politik rata yang memberi ruang kepada pembangkang untuk bersaing secara konstruktif dan profesional. Baik, saya komen sikit pasal benda ni. Bersih ada buat satu kenyataan yang mengatakan kalau boleh lepas PRN buatlah satu perjanjian MOU supaya negara stabil macam yang pernah dibuat oleh kerajaan Pakatan Harapan dan juga Ismail Sabri sebelum ini. So apa salahnya buat untuk kestabilan dan juga dia kata mengelakkan kerajaan tumbang pada pertengahan penggal tahun ini dikatakan. Baik. Komen saya beginilah tuan-tuan. Sebenarnya tak perlu pun MOU. Ini saya mulakan dengan itu dulu. Sebenarnya MOU tak perlu pun. Kenapa saya kata MOU tak perlu? Kerana beberapa faktor. Yang pertama, daripada segi kestabilan tu kita ada 148 kerusi berbanding dengan Ismail Sabri yang pada masa itu hanya lebih kurang 112 ke 114 kerusi saja. Itu yang pertama. Yang kedua, tak perlu MOU pun, itulah tugas pembangkang dan tugas kerajaan. Sepatutnya tugas kerajaan melakukan kerja-kerja mereka sebagai kerajaan. Tugas pembangkang mengkritik secara konstruktif. Secara konstruktif kepada apa yang kerajaan buat. Bukan fitnah. Bukan mereka reka cerita yang tak benar. Bukan mengada-ngadakan perkara yang tak wujud. Lepas itu, bila nak disaman, minta maaf. Itulah yang berlaku kepada pembangkang sekarang. Dia wujudkan satu persepsi. Dia mainkan satu naratif. Dia lontarkan cerita yang akhirnya cerita itu majoriti tak benar, tuan-tuan. Dia duk cerita pasal harga barang mahal. Akhirnya terpaksa delete Facebook punya posting hari ini. Bukan tweet. Dia posting juga pasal harga elektrik naik. Rupa-rupanya penggunaan dia berlebihan. Akhirnya dia delete juga. Ini orang PAS. Dia orang juga cerita macam-macam lah. Dia duduk lontar dengan kerajaan ini. Dan majoriti perkara itu adalah tidak benar, tidak berasas ataupun langsung sebenarnya tidak menggambarkan keadaan yang sebenar. Tetapi itu yang nak digambar, yang nak diutarakan. Kenapa? Bagi mereka yang penting wujud ketidakstabilan di dalam kerajaan ini. Itu objektif utama. So sebenarnya MOU itu tidak akan merubah apa-apa hakikat sekalipun. MOU itu tidak akan merubah apa-apa hakikat sekalipun kecuali MOU itu tulis tidak akan berlaku perubahan kerajaan sehingga habis penggal. Kecuali yang itu. Bolehlah kalau nak sign. Tapi selain daripada itu, selagi mana pembangkang masih bermain dengan sentimen palsu. 3R. Main kaum, main agama. Dia masih nak guna benda itu sebagai modal untuk politik dia, maka selama itulah MOU pun tak guna. Ini saya nak bagi tahu awal-awal dengan bersih. Jangan tunding jari pada kerajaannya. Tunding juga jari pada pembangkang. Isu 3R kita tengok baru-baru ini. Ucapan Sanusi itu mudah, tuan-tuan. Ucapan yang mudah kita nak faham. Dia kata dia ucapannya telah diputar belit. Apa putar belit benda? Ucapan dia very clear cut. Orang bodoh dengar pun faham lah ucapan dia. Dia cerita pasal Anwar Ibrahim. Dia kata itu semua komplot, tuan-tuan. Nak tunjuk Anwar Ibrahim tu bukannya gay, bukannya homoseksual, dia kata.
Nak buat macam mana cara? Konon-kononnya terlanggar dengan Elizabeth Tan. Konon-kononnya minta duit, minta nombor telefon budak perempuan tu. Dia kata macam tu kepada Perdana Menteri. Tak, bukan. Nak macam ni. Kempen, kalau nak berkempen, kau nyatakanlah apa benda yang kau dah lakukan di Kedah. Apa kejayaan kau? Berapa peningkatan kepada, apa orang kata, kepada reserve tunai yang telah kau lakukan sepanjang kau jadi menteri besar? Apa yang akan kau lakukan lagi kalau sekiranya kau jadi menteri besar? Apa kejayaan-kejayaan yang telah kau lakukan sewaktu kau menjadi menteri besar? Sepanjang cerita tu saya tak dengar pun tentang benda tu, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab PAS gagal. #PN gagal, tuan-tuan. Gagal mentadbir negeri-negeri yang mereka dah menang. Malam tadi saya berhujah dengan AR Teguh kan. Dia betulkan saya. Betul lah AR Teguh. Mungkin AR Teguh melihat saya juga. Saya kata Penang ada, dia punya padi lebih daripada Kedah. Dia kata itu silap. Sebenarnya yang lebih itu adalah per acreage. Lebih daripada Kedah. Saya kata betul. Terima kasih. Tapi still, kalau kita compare dengan jumlah tanah, kalau Penang ada tanah sama banyak yang Kedah, artinya dia akan lebih banyak lah daripada Kedah. Saya tanya soalan. Question is kenapa? Kenapa Penang per acreage dia lebih tinggi daripada Kedah? Sebab dia ada teknologi. Exactly my point, saya kata. Exactly my point. So, apa yang kerajaan Sanusi buat untuk memastikan per acreage tanaman, tumbuhan, padi dia itu akan menyamai atau lebih baik daripada Penang? Apa usaha dia? Apa yang dia lakukan? Apa yang dia telah buat? Oh, tak boleh begitu, tak adil. Saya kata, kenapa tak adil? Dia memerintah daripada tahun 2020 sampai tahun 2023. 3 tahun dia memerintah. Dah berapa kali harvest dah. Takkanlah benda itu dia orang tak kaji lagi. Tak, tuan-tuan, saya bukan suruh Sanusi kaji benda baru. Ini bukan nak kena pergi lab, bawa barang ke lab, lepas tu buat kajian, tengok 2-3 tahun. Bukan. Formula tu dah ada dah. Dekat mana? Dekat Penang, tuan-tuan. Dekat Penang formula tu ada. Apa salahnya pergi ke Penang? Macam mana kau orang buat? Tunjuk sikit. Apa kata kita berkongsi maklumat? Apa kata kita berkongsi teknologi? Macam tu ke yang orang PAS buat? Tak. Apa yang orang PAS buat? Apa yang Sanusi buat? Dia maki Penang. Dia siap kata nak ambil Penang tu. Siap kata nak apa orang kata, nak sekat air Penang pula tu. Tuan-tuan, dalam hadis mengatakan, kan, hendaklah jiran kita tu ada hak. Tidak mukmin kita, tidak menjadi seorang mukmin kita kalau kita tidak memberikan hak kepada jiran kita. Dalam hadis tu disebut, kalau kita memasak makanan tu pergi sampai ke jiran tu lapar, dia tak ada makanan kan. Lepas tu dia terhidu makan makanan kita dia rasa lapar, berdosa kita tahu. So dalam konteks itu jiran rumah. Ini jiran negeri, jiran juga. So apa yang Sanusi buat dalam nak, apa orang kata, hak dia sebagai seorang jiran, hak jiran dia, apa dia buat? Tak, dia maki. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana dia bukan Melayu. Kerana dia bukan Islam. Kerana dia DAP. Itu je. Itu je dia punya modal, dan itulah pahaman sempit geng-geng seluang walaon ini. Dia bukan melihat kepada rakyat. Bila dah sampai kepada rakyat, kita dah tak fikir lagi bangsa, kita tak fikir agama, kita kena fikir bagaimana aku nak memajukan rakyat. Idea daripada seorang Cina, daripada seorang yang bukan Islam, daripada seorang India, daripada seorang Iban, tak ada beza pun dengan idea daripada seorang ulama yang paling tinggi sekalipun. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu, ulama ni dia ajar dalam bidang-bidang dia, iaitu bidang tafsir, bidang usul fiqh, bidang usuluddin mungkin. Tapi bukan bidang dia mentadbir, bukan bidang dia politik. Siapa kata ulama tu wajib ulama kena jadi seorang pemerintah? Siapa kata? Yang kata Syiah je. Sunni tak kata macam tu. Yang kata wajib pemerintah itu seorang ulama adalah Syiah je. Ahli sunnah wal jamaah tak memandang bahawa pemimpin itu mesti seorang ulama. Tak ada kewajipan. Yang penting sebenarnya dia berkemampuan dan boleh mentadbir serta tidak menjadi ancaman kepada orang Islam. Cukup. Sebenarnya, hakikat. Itu adalah hakikat yang kita kena faham. Yang kita kena pelajari, yang kita kena tahu. Dan saya nak beritahu juga tuan-tuan, macam saya kata itu, kita datang ni, pilihan raya, kita datang ni nak memilih apa? Kita bukan memilih agama.
Kita pilihan raya, kita nak memilih orang yang akan mentadbir negeri kita for the next 5 years. Oh, tak boleh dia mesti seorang ulama. Supaya apa? Supaya apa? Apa yang menjadikan kriteria ulama itu, dia wajib ulama itu, therefore, maka dia mesti seorang ulama. Apa? Untuk apa? Untuk baca tahlil? Untuk jadi imam sembahyang? Yang tu tak perlu ulama. Saya pun boleh jadi imam sembahyang. Saya bukan ulama pun. Tuan-tuan dan puan-puan yang selagi Islam boleh membaca Al-Quran, Al-Fatihah dengan baik pun boleh jadi imam. So, apa isu dia? Tuan-tuan, macam kita naik kapal terbang lah, saya katakan. Kita naik kapal terbang. Kita nak naik kapal terbang ni. Tiba-tiba, kapten kapal kena heart attack. Meninggal. Katalah tak ada co-pilot. Kapten kapal ni. Kapal terbang ni tengah. Allah.